Saya tuliskan kat sini kita punya tajuk ya. Tajuk kita panggil bab lah. Bab nombor 3. Ya. Tajuk dia penakulan logik. Okay, so tajuk ni nanti bila saya sebut penakulan logik, saya akan ringkaskan kepada logik saja. So fahamlah tu tajuk nombor 3 ni. Okay, dia bermula dengan pernyataan. Betul tak cikgu? Dia bermula dengan pernyataan. Dan pelajar kita kena faham di peringkat awal. Okay, apa ataupun ayat yang macam mana boleh jadi pernyataan. Dan ayat yang macam mana dia bukan pernyataan. Yang ini macam dia dah lari sikit daripada penggunaan ayat kita dalam kehidupan seharian. Bagi cikgu bahasa Melayu mungkin semua ayat adalah satu pernyataan. Saya rasalah macam tu, saya tak pernah tanya pula guru bahasa Melayu, adakah semua ayat itu pernyataan? Kalau cikgu ada masa sembang-sembang dengan bahasa Melayu, apa maksud mereka, iaitu guru-guru bahasa Melayu ni, bila mereka sebut pernyataan. Tetapi bagi kita dalam matematik, kita sangat spesifik. Okay? Dengan makna tertentu. Pernyataan. Okay? Iaitu pernyataan ialah ayat yang mempunyai nilai kebenaran dia sama ada palsu, benar ataupun palsu dan tak boleh dua-dua. Sangat jelas. Ya? Iaitu ayat. Memang ayat. Ayat yang mempunyai nilai kebenaran. Sama ada benar ataupun palsu dan bukan dua-dua. Okay, daripada definisi tu, takrif tu, maka pelajar kita patutnya dah boleh, okay, pilih ayat yang kita bagi, katakan ada 5 ataupun 10 ayat yang kita bagi, yang mana pernyataan, yang mana bukan pernyataan. Okay, bergantung kepada nilai kebenaran dia. Kalau ada nilai kebenaran sama ada benar ataupun palsu, maka ianya adalah pernyataan. Kalau ada ayat yang mempunyai nilai kebenaran dia mungkin boleh benar ataupun mungkin boleh palsu pada masa yang sama, mana tak jelas tu, mungkin benar, mungkin palsu. Ayat-ayat yang macam ni kita akan asingkan dia, keluarkan dia daripada kategori pernyataan. Okey, hari itu kita dah bagi contoh ayat-ayat yang bukan pernyataan. Sama ada ayat itu, kan ayat kita ada 2 jenis. Ayat yang umum ataupun ayat am ni, ayat am di sini bermaksud ialah ayat yang kita gunakan dalam seharian kita. Okey, nama saya Abdul Halim misalnya kan. Itu ayat dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu lagi kategori ayat yang kita panggil ayat matematik. Okey, contohnya ialah ayat matematik ya. 2, okey, kecil daripada 1. Sangat ringkas dan sangat padat. Tetapi ianya juga adalah ayat. Tapi ayat matematik kita panggil. So matematik ni, bila kita tengok dia punya cara penulisannya ialah sangat ringkas dan sangat padat. So di sini sebenarnya kalau kita tulis dalam bentuk ayat yang menggunakan perkataan itu, dia panjang ni. Sebenarnya ialah ini 2, okay, lebih kecil daripada 1. Ditulis dalam bentuk perkataan, dia akan jadi panjang ayat. Tetapi kita ringkaskan semua dalam bentuk simbol. 2 pun simbol, kecil daripada pun simbol juga, 1 pun gunakan simbol. So semua ni dalam bentuk simbol semua. 2 lebih kecil daripada 1, ini adalah ayat. Tapi kita panggil dalam kategori ayat matematik. Dia ada nilai kebenaran dia. Okey. Nilai kebenaran ada 2 jenis, sama ada benar ataupun palsu. Kita tak pernah pula kata nilai kepalsuan dia, tak pernah. Okey ya. Okey, bila kita sebut nilai kebenaran tu dia ada 2, satu benar, satu palsu. Alright. So yang ini yang ini benar ke palsu? Yang ini palsu kan? 2 kecil daripada 1. Yang ini palsu. Yang ini P. Kita gunakan huruf besar ya, P. Ringkasan kepada palsu. Baik. Jadi dia ayat matematik tapi dia pernyataan tetapi pernyataan yang palsu. Mungkin ada pula pelajar kita anggap bahawa semua pernyataan mesti benar semua. Tak.
Kalau dia palsu pun pernyataan juga, kan? Bukan semua nak benar. Baik, so macam yang ni, 2 kecil daripada 1 dia adalah pernyataan palsu. Okey, itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbol matematik macam tu, kan? So, mari kita bagi satu contoh ayat yang kita gunakan dalam kehidupan. Okey, contohnya saya sebut tadi. Nama saya Abdul Halim. Mari kita bincang sekejap. Yang ini pernyataan ke tak? Nama saya. Ni saja nak perkenalkan nama saya. Okey? Sebab saya tak perkenalkan diri saya tadi. Ni saja ni saya tulis ayat ni supaya pada masa yang sama saya memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya Abdul Halim. Baik, mari kita bincang sekejap. Adakah ini pernyataan? Siapa-siapa lah nak respon, boleh, tak masalah. Saya akan tahu pun saya punya bercakap. Saya fokus kepada blackboard saya ni. Okey, bukan nama pernyataan. Okey, kalau bukan, kena bagi reason. Kenapa? Sebab tak tahu dia betul atau salah. Macam mana macam mana kita kata dia betul atau salah? Mungkin betul, mungkin salah. Macam mana kita boleh kata begitu? Okey, betulnya masa bila? Kalau saya tahu nama Master Halim Abdul Halim. Jadi pernyataan ni saya boleh cakap pernyataan benar. Benar. Okey, masa bila dia boleh jadi palsu? Kalau tidak tahu nama Master Halim lah. Ya, orang yang bercakap tu, betul tak? Kalau saya yang bercakap, okey, dan saya berkata bahawa nama saya Abdul Halim, pernyataan tu benar. Tapi kalau orang lain yang bercakap, dia kata nama saya Abdul Halim, tapi nama dia bukan Abdul Halim pun. Dah jadi palsu ayat tu. So yang ini walaupun nampak macam benar, tetapi dia juga boleh jadi palsu pada masa yang sama. So yang ini kita kena buang dia daripada kategori pernyataan. Tak boleh jadi pernyataan. Sebab dia mungkin benar, mungkin palsu. Okey, ada cikgu nak bagi apa-apa feedback tak tentang ayat saya ni? Yang atas tu dengan yang kedua ni. Ada? Apa-apa komen? Okey, terbuka, tak ada masalah cikgu. Okey, alright. Kalau tak setuju, kata tak setuju, tak apa, kita boleh bincang. Baik. Itu dia tadi, nama saya ada. Baik. Sekarang ni kita nak hasilkan ataupun nak berikan satu contoh ayat matematik, tapi dia bukan pernyataan. Maknanya dia mungkin benar, mungkin palsu. Boleh bagi contoh? Ayat matematik yang menggunakan simbol, ya, yang bukan pernyataan. Boleh bagi contoh tak? 2x tambah 1 sama dengan, kejap, sama dengan 3. Sama dengan 3. Okey, 2x tambah 1 sama dengan 3 katanya. Right, yang kuning ni. Dan yang ini katanya dia bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Kenapa yang ini bukan pernyataan? 2x tambah 1 sama dengan 3. Sebab nilai X tu tak jelas. Boleh jadi palsu, boleh jadi benar. Nilai X tu, okey, masa bila, okey, ataupun apakah nilai X, pernyataannya dia jadi benar. Bila X sama dengan 1. 1, okey, 2 kali 1 tambah 1 dapat 3. Yang ni jadi benar kan? Bila X sama dengan 1, betul tak? Bila X sama dengan 1, ya. 2 kali 1 tambah 1, 2 tambah 1 dapat 3. Okey, pernyataan ni sekarang benar. Tetapi bila nilai X lain daripada 1, dia palsu lah. Dia jadi palsu. Sebenarnya untuk ayat 2x tambah 1 ni sama dengan 3 tu jadi benar, dia hanya satu nilai X je. Iaitu nilai X dia bila dia sama dengan 1. Itu je. Okey, ketikanya bila X tu benar, nilai X dia sama dengan 1. Selain daripada 1, nilai X tu 2x tambah 1 sama dengan 3, ayat tu dia jadi palsu. Katakan bila X sama dengan 2 lah kata, ya. So 2 kali dengan 2 tambah 1. 4 tambah 1 kan jadi 5 kan? Jadi 5.
Ini palsu lah pula. Ayat ni jadi palsu. Jadi, boleh jadi benar. Ni kita kata tu, boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Yang 2X tambah 1 sama dengan 3. Maka, yang ini adalah bukan pernyataan. Macam tu. Baik, kita dah bagi 2 contoh ya. Yang bukan pernyataan. Yang ini satu, yang ini satu lagi. Baik, sekarang mungkin kejap lagi kita nak bincang tentang pernyataan yang mempunyai pemboleh ubah macam ni. Sebab hari tu timbul persoalan apabila kita bincang tentang implikasi. Okey, itu sekejap lagi kita akan bincangkan tentang implikasi dan dia punya nilai kebenaran dia dalam bentuk jadual kebenaran. Kejap lagi kita akan bincangkan yang itu ya. Okey, itu maknanya implikasi yang melibatkan pemboleh ubah. Ada hari tu cikgu apa, saya lupa nama dia. Dia ada tanya tentang Cikgu Rogayah ke apa? Ya. Ya, saya. Cikgu Rogayah ada ke dalam ni? Ada. Okey, nanti kita bincang sekejap lagi yang tu ya. Baik. Alright. So, itu tentang pernyataan. Dan kita juga telah bincang pada minggu lepas, alright, tentang jenis-jenis pernyataan. Jenis pernyataan. Okey, apa dia jenis pernyataan yang kita ada? Ataupun kategori lah. Kategori pernyataan. Apa dia yang kita boleh sebut sebagai kategori pernyataan? Apa dia? Mungkin pernyataan itu apa? Pernyataan benar dan palsu lah. Okey, itu satu kategori. Dia mungkin benar, B, okey, ataupun dia mungkin palsu. Kategori yang pertama. Yang kedua ialah pernyataan itu mungkin T ataupun M. Apa dia T dan M? Teka cepat. Apa dia T dan M? Pernyataan tu mungkin dia T, mungkin dia M. Apa dia? T tu tunggal. Okey, dan M tu? Majmuk. Majmuk. Ya, mungkin pernyataan kita tu tunggal. Dan mungkin dia majmuk. Okey, itu mungkin nanti kita bincang kejap lagi tentang majmuk ni. Apa beza bila dia tunggal? Okey, tunggal dengan majmuk. Majmuk ni banyak. Apa maksud majmuk? Ya, kejap lagi kita bincang yang itu. Nombor 3 apa dia? Kategori lagi. Benar palsu, ya. Tunggal dengan majmuk, yes. Apa lagi? Kita boleh pecahkan pernyataan ni. Kategori apa lagi? Saya tulis sini. Khusus. K. K ataupun U. Khusus atau umum? Ya. Khusus ataupun umum. Okey, ada pernyataan, dia memang pernyataan, okey, dia jenis yang khusus. Dan ada pula pernyataan jenis yang umum. Macam mana pernyataan jenis umum? Yang khusus pula macam mana? Dia punya bentuk ayat yang khusus tu macam mana? Okey, mungkin kejap lagi kita bagi beberapa contoh ya tentang jenis pernyataan. Baik, saya nak patah balik kepada yang majmuk ni tadi. Okey, di mana pernyataan majmuk ialah gabungan beberapa pernyataan tunggal. Okey, saya tengok dalam buku teks dia hanya 2 saja, iaitu majmuk. Bila kita kata majmuk, dia kata pernyataan majmuk ialah pernyataan gabungan paling banyak pun 2 pernyataan tunggal. Tetapi dalam logik yang sebenar, bila majmuk ini mungkin lebih daripada 1 pernyataan tunggal. Okey, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Okey, kita cerita sekejap tentang majmuk ya. Pernyataan. Cikgu ada nak tanya apa-apa kan ni? Macam lecture je pula ni. Bolehlah nak tanya ke apa ke? Pernyataan majmuk. Okey, kita bincang yang ni kejap. Okey. Alright, ni kita berkongsi ni cikgu ya. Alright. So, pernyataan majmuk ni apa dia? Okey, siapa boleh sebut pernyataan majmuk ni? Ialah pernyataan yang terdiri daripada gabungan
beberapa pernyataan tunggal kan. Okey. Baik, nak gabung macam mana? Macam mana kita nak gabungkan pernyataan tunggal tu sehingga terhasilnya pernyataan majmuk? Guna perkataan dan atau. Itu dia ada istilah dia. Istilah dia ialah, kita kata dalam bahasa Melayunya ialah siapa tahu peng apa? Penghubung. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil connectors, penghubung. Okey, pernyataan tunggal A ada pernyataan tunggal B, kita nak gabungkan, nak guna penghubung apa? Itu yang ada atau dan. atau satu lagi ialah dan. Ataupun kalau kita ada satu pernyataan, kita boleh tukarkan dia bentuk dia. Okey, itu kita nyatakan dia dalam bentuk penafian. Okey. Ataupun nanti implikasi sekejap lagi yang ada dua jenis tu, penghubung. Dan dalam buku teks ataupun dalam silibus tingkatan 4 ni, penghubung yang ada ialah yang pertama kita panggil dia sebagai atau. Atau. Saya suka untuk atau ni kita perkenalkan dia punya simbol. Sebab dalam buku teks untuk penafian tu dia tunjuk pula simbol dia. Cerita sekejap penafian kat bawah sini. Penafian. Yang kawan kita minggu lepas dia kata macam ombak rupa dia. Macam mana rupa simbol dia? Macam tu kan? Dia ada nama. Apa nama kita sebut minggu lepas? Dulu minggu-minggu yang lalu? Tilda. Nama dia Tilda. Nah, untuk atau pun dia ada simbol. Yang saya pelik ialah kenapa kita tak tunjukkan simbol dia? Yang tilda bukan main, ombak tu digunakan. Tapi yang atau ni tak muncul dia punya simbol dia. Simbol untuk atau. Siapa boleh beritahu macam mana rupa simbol untuk atau? Dalam logik. Tak apalah, senyap dia. Macam tu. V. Simbol untuk atau ialah V. Tapi jangan sebut V pula. Bila kita tengok simbol nanti kejap lagi. Sebab bila guna simbol ni, penulisan kita menjadi sangat ringkas. Kalau tak tu, saya tengok dalam dia punya jadual kebenaran dalam buku teks ni, dia menggunakan perkataan atau. Dia eja perkataan itu. Kan jadi panjang. Ataupun kita punya jadual tu kan jadi besar. Kalau gunakan simbol kan ringkas. Ya. Itu maksud dia. Kemudian, apa lagi satu? Dan. Ni penghubung dan. Simbol dia macam V juga, tapi apa? Tapi terbalik. Macam tu. V yang terbalik. Yang ni yang V betul, yang ni V yang terbalik. Okey. Now, sekejap lagi kita akan juga bagi contoh di mana penghubung yang kita gunakan juga dalam logik yang sebenar, ya, yang tak digunakan dalam buku teks ni. Kita sebagai guru saya rasa elok kita tahu penghubung, iaitu implikasi kita. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Kita nak tulis macam mana dalam bentuk simbol Jika P, kita tuliskan ayat dia sekejap. Jika P koma maka Q. Guna huruf kecil ya. Untuk pernyataan kita akan gunakan huruf kecil P, gunakan huruf kecil Q. Okey, ni kan ayat ni panjang. Pada orang matematik ni ayat ni panjang ni. Jika P maka Q panjang. Okey, ambil masa lama nak tulis. Tak adalah lama sangat, tapi pada mereka ini panjang. So mereka pun perkenalkan simbol. Okey. Apa simbol bagi jika P maka Q? Macam ni dia tulis. P. Jika P maka Q. Macam tu. Dia gunakan anak panah aja. Baik, anak panah itu bermaksud P, lepas tu anak panah, lepas tu ada Q, ini bermaksud nak baca jika P maka Q. Okey. Kan dalam implikasi kan ada dua jenis. Ya. Satu lagi apa? Cikgu. Kita punya implikasi kan ada dua. Satu lagi apa? Jika dan hanya jika. Jika kita tulis.
jika P depan dia, P kan tak ada dia punya pembuli ubah dia kan. P jika dan hanya panjangnya. Jika, dah perkataan jika ni ulang 2 kali. P jika dan hanya jika Q. Okey, ini implikasi jenis yang kedua. Ni. Baik, nak tulis dalam bentuk ringkas dia macam mana? P sini Q. Kalau yang ini ialah jika P maka Q. Dan kita faham bahawa untuk P jika dan hanya jika Q ni, dia anak panah dia dua arah, betul tak? Dia sebenarnya terdiri daripada dua. Jika P maka Q, benar. Yang satu lagi ialah jika Q maka P. So anak panah kita pergi kepada dua arah. Dua arah. Betul, tepat sekali. Macam tu. So bila kita nampak simbol macam ni, ialah ini adalah simbol untuk P jika dan hanya jika Q. Itu dalam logik memang digunakan simbol ya. Baik. So kalau kita nak gabungkan P atau Q, cara penulisan kita yang ringkas ialah P atau Q. Cara penulisan yang ringkas macam mana tadi? P atau Q. So nanti bila dalam jadual saya gunakan simbol macam ni ya. So P atau Q. Kalau satu lagi tadi P dan Q, simbol dia ialah P dan Q. Macam tu. Right. So isunya sekarang ni ialah bila kita ada dua pembuli ubah macam ni, ada P ada Q, kita guna pembuli ubah juga. P ni pembuli ubah. Q juga adalah pembuli ubah. Macam dalam algebra kan kita ajar murid kita masa tingkatan 1 bahawa X tu adalah pembuli ubah. Okey, dan pembuli ubah ni mewakili nombor. Bila kita selesaikan, kan dapat nombor. X tu berapa nilai dia. Jadi sebenarnya pembuli ubah tu mewakili nombor. Tetapi dalam logik, pembuli ubah kita selalu kita gunakan P, Q, R macam tu. Okey, dalam algebra selalu kita gunakan pembuli ubah kita X, Y, Z, macam tu. Kelompok yang itu kita guna dalam algebra. P, Q, R, kelompok variable yang itu kita gunakan untuk yang dalam logik. Alright, so isunya ialah bila P ni benar, misal P ni benar, Q ni benar, P atau Q macam mana dia punya nilai kebenaran dia? Bila P palsu, Q benar macam mana pula? Bila P benar, Q palsu, bila dua-dua palsu macam mana? Okey, di situlah timbulnya kita perlu membina dalam bentuk jadual. Okey, jadual yang kita panggil sebagai jadual kebenaran. Okey, yang ini kita kena faham sikit tentang dan tentang atau. Dia punya jadual masing-masing dan juga jadual bagi jika P maka Q. Okey, mari kita bincang sekejap tentang cara kita mengisi jadual P atau Q dulu. Okey, kalau kita ada dua variable P dan Q, maka jadual kita hanya terdiri daripada berapa baris? Ada 5 baris saja. Okey, yang atas ini ialah dia punya pembuli ubah P. Ni pembuli ubah Q. Dan ini ialah P atau Q. Macam tu ya. So kemungkinan yang ada di antara P dan Q ini ialah mungkin P benar, Q benar. P benar, Q palsu. P palsu, Q benar. Dan akhir sekali dua-duanya palsu. So cara kita nak isi jadual ni, mungkin kita boleh kata kepada murid kita begini. Kita susun macam supaya tak ada yang tertinggal. Dan dia punya tu sistematik sikit. So yang ini mesti benar. Mula dengan benar 2 kali untuk P tu benar-benar. Kemudian palsu-palsu macam tu. B huruf besar, P huruf besar. Semua guna simbol semua. Saya tengok dalam buku teks dia eja. Benar, palsu, boleh ya. Tapi untuk meringkaskan penulisan jadual kita ni supaya lebih ringkas, kita tulis dalam bentuk simbol. B benar, P besar tu adalah P palsu. Alright. So untuk Q macam mana?
Kita pun tulis untuk yang Q ni, kita ambil benar, palsu, selang-selikan dia. Benar, palsu. Kalau kita tulis pattern seperti ini, maka tak ada yang akan tertinggal. Apa lagi yang kita belum tulis P benar, B palsu sudah ada. Okey, timbul masalahnya nanti bila kita ada 3 variable. Ada P, ada Q, ada R. Macam mana kita nak susun? Dan berapa jumlah semua kemungkinan yang ada? Macam ni, kemungkinan yang ada ialah ada 4. Benar-benar, benar palsu, palsu benar, palsu palsu. Ada 4 kemungkinan. Kalau kita ada 3 variable, ada P, ada Q, ada R, ada berapa kemungkinan? Yang paling best ialah benar, benar, benar. 3-3 benar. Yang bawah sekali nanti ialah palsu, palsu, palsu. Now, tengah-tengah tu ada berapa semua? Okay, nanti mungkin kita boleh bagikan satu contoh yang ada 3 variable, ya. Walaupun dalam buku teks dia tak ada bincang yang 3 variable. Okay. Mungkin terlalu rumit untuk pelajar kita. Baik. So, P atau Q. So, macam mana kaedah kita nak ajar murid kita supaya dia dapat isi dengan betul jadual ni? Atau. Apa maksud atau? Atau ialah, okay, kebenaran bagi pernyataan P atau Q benar apabila salah satu daripadanya benar atau apabila kedua-duanya benar. Okey. Baik, apabila kedua-duanya benar, maka dia benar. Saya gunakan warna, katakan warna putih ya. Benar. Salah satu, benar. Yang ni salah satu pun benar. Apabila kedua-duanya palsu, baru dia palsu. Ini ialah jadual kebenaran untuk atau. Benar semua, kecuali apabila dua-dua palsu, baru dia palsu. Yang ini yang saya nak ulas sikit tentang jawapan kepada pernyataan ataupun persamaan kuadratik kita. Kita kaitkan sikit dengan tajuk yang pertama, nanti kata 4. Okey, iaitu soalan begini, bila kita selesaikan, kita fakturkan kita punya persamaan kuadratik yang sebelah kiri dia tu, katakan kita dapat macam ni. X tambah 1, X tolak 2 sama dengan kosong. Tak maaf ya, saya sekarang ni tukar balik kepada tajuk nombor 1. Tajuk ni, ungkapan dan persamaan kuadratik. Katakan kita dapat ni, dan sebab dia ada kaitan dengan atau ni. X tambah 1 darab dengan X tolak 2 sama dengan kosong. Jawapan X kita ni apa sebenarnya? Okay, cikgu, apa jawapan dia? X sama dengan negatif 1. Lagi? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Tengah-tengah dia apa nak tulis tu? Sini. Sini, nak tulis apa ni? Ataupun tulis macam tu je. Koma X sama dengan negatif 1, koma, tiba-tiba ada koma. X sama dengan 2. Macam tu ke? Dia ada perkataan tengah ni. Kita tengok buku teks ni, dia ada atau lah. Atau. Persoalannya ialah kenapa dia guna perkataan atau? Kenapa tak guna dan? Okey, dia penjelasannya tak di sini. Saya cerita kejap ya. Alright. A kali dengan B sama dengan kosong. Okey. A kali B sama dengan kosong. A kali B tu sebelah kiri. A kali B sama dengan kosong. Baik. Macam mana nak dapat kosong sebelah kanan? Ada berapa kes? Ada 3 kes. Tiba-tiba ada 3 kes. Ni kes apa ni? A kali B, AB sama dengan kosong. Ada 3 kes. Dapat kosong tu, 3 kes. Iaitu, kes yang pertama ialah, siapa boleh sebut? Kes yang pertama. Yang pertama A kosong lah. Ya, iaitu kes yang pertama apabila A kosong, tetapi B dia tak kosong pun. A kosong, B dia tak kosong. Dapat kosong tak? Kosong juga. Kosong. Sebab kosong kali dengan B kan dapat kosong juga. Okey, ini pilihan yang pertama.
ataupun kemungkinan yang pertama. Okey, kemungkinan yang kedua kali ni ialah A dia pula kosong. Tak, A tak sama dengan kosong, sorry. B dia kosong. Dapat kosong tak bila darab? Dapat. Dapat, iaitu A kali dengan kosong, dapat kosong juga. Yang penting kita dapat kosong sebelah kanan. Yang penting, dia punya hasil darab tu dapat kosong. Okey, apa dia pilihan yang ketiga yang kita ada? A kosong, B pun kosong. Cuba darab, dapat kosong tak? Kosong. Darab kosong. Dapat kosong tak? Dapat. So, kita punya kemungkinan ada 3. Ada 3 kemungkinan. Iaitu, dia punya kemungkinan ada 3. Macam tepat seperti apa yang dalam jadual kita ni. Sama ada bila dua-dua kosong. Ni bila dua-dua kosong, A kosong, B kosong. Okey. A kali B pun dapat kosong. Salah satu memang kosong semua. So, itu sebab kita gunakan perkataan atau. Ni, atau. Dengan menyedari bahawa kemungkinan, X sama dengan negatif 1 akan dapat kosong juga bila kita masukkan. Bila X sama dengan negatif 1, apa jadi? X sama dengan negatif 1. Kosong kali dengan negatif 3. Dapat kosong tak? Dapat. Okey, bila X sama dengan satu jawapan kita lagi ialah 2. Okey, sini 3 kali dengan kosong. Dapat kosong tak? Dapat. Okey, now untuk kes yang kedua, yang ketiga ialah apabila X sama dengan 1 serentak dengan X sama dengan 2. Iaitu X sama dengan negatif 1, X sama dengan 2. So kita akan dapat kosong kali dengan kosong sama dengan kosong. Okey, itu sebab kita gunakan perkataan atau. Kalau kita gunakan perkataan dan, X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2, bermaksud kita akan dapat kosong sebelah kanan tu apabila tepat serentak. X dia negatif 1 dan X sama dengan 2 dan pernyataan itu tak benar. Sebab bila salah satu kosong pun, kita dapat kosong juga sebelah kanan. Kalau kita gunakan perkataan dan, dia macam separuh daripada kebenaran tu yang kita nyatakan. Dia tak merangkumi semua untuk dapat kosong sebelah kanan. Tapi kalau atau, dengan memahami atau ni, kedua-duanya pun akan menyebabkan kosong juga. Maka kita akan dapat, bila darab dapat kosong. Ini, itu sebab kita guna perkataan atau. Okey, cikgu, ada apa-apa komen tentang jadual P atau Q? Okey, tak ada, tak apa. Mari kita buat untuk jadual P dan Q. Dan P dan Q jadualnya, okey, yang akan benar ialah apabila kedua-duanya benar. Dah sebut dah tadi. Ya. Kita tuliskan sekejap. P, Q, P dan Q. So, yang ini pun ada 4 kemungkinan. Tentu, benar, benar, palsu, palsu, benar, palsu, benar, palsu. So, dia akan hanya benar apabila kedua-duanya benar. So, yang ini saja yang benar, yang lain tu semua akan jadi palsu semua. Walaupun salah satunya benar, masih dikira sebagai palsu. Dan tu, P dan Q akan jadi palsu bila walaupun salah satu daripada P itu adalah benar. Dia tak mau. Walaupun satu, tak cukup. Satu saja yang benar tak cukup untuk dan. Dia nak kedua-duanya benar, barulah benar. Ya, P dan Q tu barulah benar. Baik. Satu lagi ialah jadual yang saya rasa agak sukar untuk difahami oleh murid kita ialah tentang jadual bagi implikasi jika P maka Q.
Okey, jika P maka Q. Dia punya jadual kebenaran pula macam mana? Baik, saya nak buat menggunakan jadual yang sama ni. Saya nak padam sini. Okey, tak payah nak buat jadual banyak-banyak. Macam ni. Okey, jika P maka Q. Ini jadual dia. Okey, selalu cikgu ajar macam mana ni? Nak isi jadual jika P maka Q ni. Ada tak tips dia ke supaya budak mudah ingat? Cikgu? Ataupun suruh kita suruh dia orang hafal je. Selalu cikgu buat macam mana? Tengok buku teks, hafal, macam tu ke? Boleh je hafal kan? Okey, sebab yang dia punya palsu satu je, yang lain semua benar kan? Okey, untuk jika P maka Q ni, dia punya palsu satu saja, yang lain semua benar. Tapi palsu yang kat mana? Okey, mungkin minggu lepas saya ada cerita sikit. Siapa boleh ulang cerita saya tu? Tentang, katakan budak nama Ali lah kata, ataupun seorang ni, Ali ni, dia memohon pekerjaan. Okey. Mohon pekerjaan. Dan majikan tempat yang dia minta kerja tu menyatakan bahawa, wahai Ali, okey, selepas dia tengok semua dia punya dokumen semua, dia kata, Ali, macam ni Ali. Okey, kalau kamu datang besok, okey, kami akan bagi kamu kerja yang kamu minta. Itu janji mungkin dia punya majikan itu kepada Ali. Alright. So, pilihan yang pertama maknanya apa? Benar. Jika Ali datang, dia ayat dia. Jika Ali datang esok, maka Ali akan dapat kerja. Macam tu dia punya ayat. Okay, janji majikan tu kepada Ali. Jika Ali datang, maka Ali dapat kerja esoknya. Baik, apa maksud B? Benar-benar apa maksud? Ali datang dan kerja itu diberikan kepada Ali. Okey? Jadi macam mana? Apa tu status ayat tu? Okey tak? Okey, janji telah diberi kepada Ali bahawa jika dia datang esok, maka dia dapat kerja. Maka esoknya dia datang dan kerja telah diberi kepada Ali. Okey tak tu? Okey. Benar. Alright. Now, kes yang kedua, benar dengan palsu. Apa maksud? Ali datang kerja esoknya, tetapi dia tak diberi kerja seperti apa yang dia janjikan. Okey tak tu? Tak okey. Mungkin janji. Now, P pula dia, mana P tu palsu. Maknanya Ali tak datang kerja, tetapi dia punya Q dia palsu, dia punya Q dia benar. Okey, sekali lagi ya, yang ini dia punya P, yang bawah ni dia punya Q. Dia tak datang tapi dapat kerja. Tak datang tapi diberikan kerja. Benar ke palsu? Palsu. Benar. 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 Sebab majikan. Okey, dia tak datang pun seperti yang kita janjikan. Okey, kita kata awak datang besok. Okey, saya bagi kerja. Tapi dia tak datang. Tak datang. Tapi kita masih bagi dia kerja. Okey tak tu? Sebagai majikan. Okey, sebab kita bos. Okey, mungkin dia ada hal ke apa ke, kita bagi dia kerja. Baik. Now, untuk palsu dan palsu macam mana kita nak cerita? Dia tak datang dan kita pun tak bagi dia kerja. Okey tak tu? Okey. Sebab janji kita ialah kalau kamu datang, saya bagi kamu kerja. Dan dia tak datang dan kita tak bagi dia kerja. Fair tak? Ya, fair. So, dia punya palsu dia ialah pada sini. Iaitu bila dia punya empty jadian dia,
Anti-jadian, istilah dalam buku ya. Anti-jadian. Nak sebut macam mana pun tak tahu. Anti-jadian. Okey, kalau dia punya anti-jadian dia benar dan dia punya akibat dia palsu, maka jika P maka Q tu jadi palsu. Itu je satu kes. Okey, yang saya tandakan ini. Ataupun kita boleh fikir dalam bentuk lain yang kita menggunakan konsep set. Ya, sekejap saya tuliskan ataupun mungkin saya gambar satu gambar Venn. Ini dia punya set universal dia. Set keseluruhan dia, dan dalam ni ada satu set yang besar begitu, kita panggil dia Q, dan dalam set Q tu ada subset dia yang kita panggil sebagai set P dalam tu. Okey, kita nak kaitkan dengan jika P maka Q. Now, katakan ada satu elemen dalam P ni, ada elemen X lah kata dalam P tu. Jika X dalam P, okey, logik tak? X juga dalam Q. Mana kalau P benar, maka Q pun benar. Betul tak? Betul. Ya, saya tuliskan warna merah sini. Faham tak yang saya sebut ni? Okey. Jika X tu dalam P, maka dia pun ada dalam Q. Maknanya dua-dua benar. Baik, apa maksud yang kedua? Iaitu apabila P dia benar, okay, dia ada dalam P. Tetapi dia tak ada dalam Q. Mungkin tak? Palsu. Palsu. Untuk yang kedua ni pernyataan dia begini. X tu ada dalam P. Tetapi dia tak ada dalam Q. Takkan? Sebab P itu adalah subset kepada Q. So yang ini memanglah palsu. Now, untuk kes yang ketiga, iaitu yang ini. Dia tak ada dalam P. Tak ada dalam P, tapi masih dalam Q, ada dalam Q. Boleh jadi tak? Boleh. Mungkin X tu kat sini. Mungkin X tu kat sini. Okey, so ini jadi benar. Okey, yang kes yang ketiga. Dia tak ada dalam P dan dia juga tak ada dalam Q. Mungkin tak itu berlaku? Mungkin. X tu kat mana? Ya, X dua sini. Okey, jadi kita juga boleh gunakan analogi tentang gambar Venn ini untuk menjelaskan tentang nilai kebenaran bagi jika P maka Q. Seperti yang kita dah bincangkan sini. Sama ada nak gunakan cara ni pun boleh. Cara kita nak mengisi ni mungkin cara nak berbincang dengan pelajar kita ataupun menggunakan situasi ahli memohon pekerjaan ni pun boleh. Ada banyak je cara-cara lain dia orang bincangkan, gunakan untuk mengisi nilai kebenaran jika P maka Q. Biar saya rasa biar dia orang dapat logik itu sikit. Okey, jangan kita suruh hafal je. Okey, B dengan B benar palsu benar palsu benar. Keliru budak nanti kan. Kalau ada cerita itu mungkin dia orang mudah faham sikit. Alright. Ada apa nak cerita? Apa nak komen tentang perbincangan tentang jika P maka Q? Cikgu, ada apa nak sebut? Ada tak? Tak ada? Okey. Kejap lagi kita akan bincang tentang hujah kejap lagi ya. Baik, saya nak habiskan tentang pernyataan ini. Sebab apa? Hujah sebenarnya terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Premis itu adalah sebenarnya pernyataan. Dia dah beri nama lain dah pula dalam hujah. Okey, hujah kan ada premis 1, premis 2. Okey, kalau yang induktif tu kadang ada sampai 3, 4 dia punya premis dia. Premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, akhirnya ada kesimpulan. Jadi sebenarnya hujah ini ialah proses membuat kesimpulan berasaskan kepada beberapa premis tertentu. Dan premis tu sebenarnya ialah pernyataan. Premis tu sebenarnya asal dia ialah pernyataan. Dia mungkin benar, mungkin palsu.
premis tu. Okey, asalnya pernyataan. Sekarang dia dah beri nama baru pula. Okey, dalam hujah kita tak panggil dia pernyataan, kita panggil dia premis. Premis 1, 2 dan 3 dan sebagainya ya. Baik. Sebelum kita cerita tentang hujah, mesti cerita sekejap tentang ayat macam ni. Macam mana cikgu nak tentukan sama ada ayat yang saya tulis ini adalah benar ataupun palsu. Ya, yang melibatkan implikasi jika P maka Q. Okey, contoh saya yang pertama. Jika 2 lebih besar daripada 3, maka 4 lebih kecil daripada 2. Jika 2 lebih besar daripada 3, maka 4 lebih kecil daripada 2. Jadi ini adalah implikasi, dan implikasi ini adakah ianya benar ataupun palsu? Jika 2 lebih besar daripada 3, maka 4 lebih kecil daripada 2. Okey? Benar ke palsu? Tengok satu-satu kan? Kita tengok satu-satu, betul tak? Tengok ni, ini benar ke palsu? Benar. Ya, benar ya? Bukan benar. Yang ini palsu. Yang ini adalah palsu. Okey? Sebab 2 lebih kecil daripada 3. So, yang ini palsu. Alright. Dia punya anti-jadian dia ialah palsu. Now, dia punya akibat ni 4 lebih kecil daripada 2. Palsu. Palsu juga. Okey, palsu. Maka ayat ni sebenarnya apa? Benar ke palsu? Benar. Iaitu dengan merujuk kepada jadual kita yang bawah sekali ni. Palsu dia jadi apa? Dia jadi benar. Maka implikasi ini adalah implikasi yang benar. Sebab dia punya anti-jadian dia ialah palsu dan dia punya akibat dia palsu. Palsu jadi benar. Okey, yang ini tidak melibatkan pemboleh ubah. Yang ingat tak saya cerita tadi? Kita nak bincang sikit tentang implikasi yang melibatkan pemboleh ubah dalam dia. Adakah kita perlu mengikut jadual kebenaran yang kita tulis dalam sini? Ni, perlukah kita merujuk kepada sini? Okey, itu isu yang kita ada timbulkan minggu lepas ataupun 2 minggu lepas ya. Macam yang ini, jika 2 lebih besar daripada 3, maka 4 lebih kecil daripada 2. Yang ini kita terpaksa merujuk kepada jadual ini. Okey? Sebab tiap-tiap satu ni kita boleh tentukan dia punya kebenaran dan dia punya kepalsuan dia. 2 lebih besar daripada 3, palsu. 4 lebih kecil daripada 2, palsu, jadi benar. Mana tahu? Ni, jadual kita. Palsu, jadi benar. Jadi pernyataan ataupun implikasi ini adalah implikasi yang benar. Walaupun dua-dua palsu. Itu kadang-kadang implikasi ni dia agak mengelirukan sikit. Bayangkan tu, dua-dua pernyataan itu iaitu 2 lebih besar daripada 3 palsu, 4 lebih kecil daripada 2 palsu, dia jadi benar. Demikianlah kekeliruan yang boleh timbul apabila kita bincangkan jika P maka Q. Yang ini tak ada pemboleh ubah. Okey? Kalau ada pemboleh ubah, saya bagi satu contoh ya, katakan macam ni. Contoh. Contoh kali ni dia punya implikasi ada sekali dengan pemboleh ubah jika X lebih besar daripada 5, X lebih besar daripada 5, maka X kuasa 2 lebih besar daripada 25. Jika X lebih besar daripada 5, maka X kuasa 2 lebih besar daripada 25. Adakah pernyataan ini benar ataupun palsu? Maksud saya, adakah kita perlu sekarang ni rujuk untuk menentukan kebenaran kepada implikasi ini? Adakah kita perlu merujuk kepada jadual kebenaran ini? Jawapannya tidak. Tidak perlu. Yang ini kita perlu hanya substitute saja. Jika X lebih besar daripada 5, bagi satu contoh. X lebih besar daripada 5. Katakan 6 lah kata. Katakan X sama dengan 6.
Okey, iaitu nombor yang lebih besar daripada 5, X sama dengan 6. Adakah dia punya X kuasa 2-nya lebih besar daripada 25? Iaitu adakah 6 kuasa 2 lebih besar 25? Ya tak? 36 lebih besar 25. Benar kan? Maka pernyataan ini ataupun implikasi ini adalah benar. Tanpa merujuk kepada jadual kebenaran jika P maka Q, iaitu tabel yang ini. Itu hanya boleh kita buat jika dalam implikasi itu ada pemboleh ubah. Dia berbeza daripada yang nombor 1 tadi. Okey? Yang nombor 1 tu memang kita perlu tengok dia punya antajadian dia palsu ke benar, dia punya akibat dia palsu ke benar. Lepas tu dah tahu palsu dengan palsu, contohnya dia tengok daripada jadual kita. Okey, apa kalau palsu-palsu, implikasi tu jadi benar ke palsu? Dalam kes ni akan jadi benar, ya. Baik. Ni ada masalah tak tentang isu yang ini yang ada pemboleh ubah ni, cikgu? Cikgu Ruqayyah mana? Cikgu Ruqayyah. Ada. So macam mana cikgu? Okey je ni. Okey. Sebab apa? Hari tu kita fikir macam ni. Hidup. Sebab apa hari tu kita fikir macam ni? Kita berfikir bahawa walaupun dia ada pemboleh ubah, sebab tadi kita ada sebut, bila dia ada pemboleh ubah, dia boleh jadi benar, boleh jadi palsu, ingat tak? Tadi kan? Yang ni ni pernyataan ni, X lebih besar daripada 5. Kalau kita fikirkan dia secara bersendirian, seorang-seorang macam ni, dan kita suruh budak-budak kita tentukan sama ada ini benar ke palsu. Dia boleh jadi benar, boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Sebenarnya yang ini bukan pernyataan. Kalau kita lihat dianya sebagai terasing, terpisah begitu. X lebih besar daripada 5. Kalau kita ambil X dia, katakan X sama dengan 1, dia jadi apa? Jadi palsu. Bila X dia sama dengan 6, dia jadi benar. Kan dia boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Okey? Jadi X sama lebih besar daripada 5 ni, dia bukan pernyataan. Itu kalau kita lihat dia secara terpisah begitu. Tetapi jika kita tulis dalam bentuk implikasi, jika X lebih besar daripada 5, maka X kuasa 2 mesti lebih besar daripada 5. Betul tak? Memang betul. Bila kita masukkan nilai, ya, X yang lebih besar daripada 5, katakan 10, iaitu lebih besar daripada 5, 10 kuasa 2, 100 lebih besar daripada 5. Betul lah tu. Bukan 10 je yang benar, 6 pun benar. Asalkan X lebih besar daripada 5, pernyataan dia punya akibat itu memang benar semua. Katakan X 100. Ya, 100 lebih besar daripada 5. 100 kuasa 2. Lebih besar daripada 25 tak? Memang lebih besar daripada 5. Maknanya setiap nilai yang lebih besar daripada 5, dia punya X kuasa 2-nya memang lebih besar daripada 25. Kita seolah-olah kena masukkan nilai tu. Okay, dalam nilai tu dalam persamaan ataupun dalam dia punya akibat tu. Bagi contoh yang lain, ya, yang ada pemboleh ubah ni. Katakan macam ni. Jika kita kata satu nilai lain lah, X juga lah. X kecil daripada 9. Jika X lebih kecil daripada 9, maka X mesti kecil daripada 19. Implikasi ni benar ke palsu? Benar. Memang akan benar. Dan jangan tengok dia secara terpisah. Ya, kita tengok secara keseluruhan. Ambil satu nilai yang kecil daripada 9. Katakan kosong. Okey? Adakah kosong mesti lebih kecil daripada 19? Sudah tentu. Ya kan? Okay, bila dia lebih kecil daripada 9, sudah tentu dia lebih kecil daripada 19. Sebab 19 tu lebih besar daripada 9. Okey, apa-apa nombor yang kurang daripada 9, sudah tentu dia akan kurang daripada 19. Jadi pernyataan ini adalah benar. Tanpa merujuk kepada jadual kebenaran jika P maka Q. Okey, harapnya sedikit penjelasan itu memberikan
sedikit pencerahan terhadap pernyataan yang ada melibatkan pembuli ubah. Okey. Ni kawan-kawan semua, ada soalan nak tanya ke tak setakat ni? Marilah kita bincang sikit apa-apa nak tanya ke apa ke. Siapa tengah ajar tajuk ni sekarang? Ada tak? Kat sekolah ataupun dah lepas dah tajuk ni? Saya. Okey. Sedang ajar pernyataan ke ataupun kat hujah? Habis sudah pernyataan. Hujah lagi lah. Okey, maknanya belum. Hujah punya belum. Pernyataan dah. Okey. So, bila bincang tentang pernyataan tu ada apa-apa tak? Masalah yang mungkin memang payah nak faham. Part mana tu? Mungkin jadual kebenaran ke? Ataupun lebih kepada jadual lah, sebab biasanya untuk orang hafal tu kan susah, jadi kena ada explanation supaya orang faham dan automatik orang akan tahulah pasal jadual tu. Ya. Dan jadual apa tu kita panggil jadual kebenaran kita yang basic ada berapa? Kita tunjuk tadi. Mana entah. Yang ni O punya ataupun atau ni yang asas ya, satu. Kemudian yang dan tadi mana? Entah, mana dan tak tahu. Adakah saya buat dan tadi? Dah padam kot. Oh, saya padamkan yang ni tadi. Kan? Saya tukar kepada jika P maka Q. Kalau dan benar, yang lain semua palsu. Okey. Kalau jenis yang jika P maka Q benar untuk semua benar, palsu apabila benar dan palsu, yang lain semua jadi benar. Okey, yang ini. Kalau student kita payah nak hafal yang ni, mungkin kita boleh cerita tentang situasi ini ataupun tentang dia punya Venn, gambar rajah Venn ini ataupun teori set ini. Okey. Ada satu apa kita panggil, mungkin sebagai latihan kot kita boleh gunakan ataupun kita boleh tunjukkan kepada pelajar kita tentang pernyataan ini dan ianya adalah benar. Mana dia? Yang ni. P Q. Okey, bukan. Kan tilda tu cara baca dia kan kita sebut bukan. Betul tak kan? Kan cikgu kan? Bukan P dan Q, dia adalah setara dengan apa? Bukan P atau bukan Q. Ini dia kata apa? Cikgu-cikgu kata, Cik Alim ni ajar apa benda lah pula ni. Mana ada dalam silibus ni? Tak ada pun dalam silibus. Memang tak ada. Tetapi sebagai latihan mungkin sesuai untuk kita ya, untuk kita faham. Apa maksud? Bukan P dan Q adalah setara dengan bukan P atau bukan Q. Ni nak sebut panjang ni cikgu. Ya. Cuba saya sebut. Bukan P dan Q adalah setara dengan bukan P atau bukan Q. Nak tulis mungkin 2 baris kot ayat dia. Tapi dalam bentuk matematik simbol, ringkas saja macam tu ya. Macam mana kita nak tunjukkan bahawa dia memang setara? Dia sama. Apa maksud sama? Sama di sini bermaksud dia mempunyai nilai kebenaran yang sama. Maknanya apa? Sebelah kiri ni sebelah kiri itu, iaitu bukan P dan Q tu adalah sama dengan ni. Ya, sama dengan bukan P atau bukan Q. Dia sama. Sama dari segi nilai kebenaran. Mana awak tahu dia punya nilai kebenarannya sama? Kita boleh buat dia punya jadual. Lepas tu kita banding. Jadual kebenaran untuk bukan P dan Q. Buat satu lagi jadual kebenaran untuk bukan P atau bukan Q. Cuba hang tengok. Kamu tengok katakan. Tengok budak-budak kita kan. Okey. Ni. Dua-dua nilai kebenaran ni adalah mempunyai nilai kebenaran yang sama. Apa cikgu ni cakap teori je. Marilah kita buat jadual sama-sama. Okey. Kita pun buat jadual sama-sama. Okey. Buat jadual untuk yang sebelah kiri dulu. Budak-budak kita tahu nak buat ni. Jadual untuk penafian tu tahu. Yang tilda tu. Tahu kan? Ada yang tahu. Okay, kita buat yang sebelah kiri dulu. Baik. Tak maaf jadual saya. Cantik sangat jadual saya ni. P,
Q. Alright. So dia ada 4 kemungkinan. Macam tu. Baik, apa yang perlu ada kalau kita nak buat nilai kebenaran untuk yang sebelah kiri? Mestilah ada P dan Q, betul tak? P dan Q. Benar, benar, palsu, palsu. Kan tulis cepat. Tak payah nak eja. Benar, benar, palsu, lambat. Okey, Q pula. Benar, palsu, benar, palsu. Okey. Now, budak-budak kita harapnya dah hafal dah P dan Q. Nilai kebenarannya macam mana? Satu je yang benar, yang lain semua palsu. Apa dia? Benar-benar, benar. Yang lain semua palsu. Macam tu. Okey, kita perlukan satu lagi kolom. Kolom untuk apa? Kolom untuk apa je? Rupanya kolom kita ni tak cukup. Untuk buat yang sebelah kiri tu je dulu. Apa tak cukup pula? Bukan P dan Q. Ya. Bukan dalam kurungan P dan Q. Macam tu. Baik, mari saya isi dia punya jadual kebenaran untuk bukan P dan Q. Apa jawapan dia? Mana yang benar jadi palsu, mana yang palsu jadi benar. Itu maksud bukan. Kita memalsukan yang benar. Itu kerja penafian. Dia memalsukan yang benar dan membenarkan yang palsu. Betul tak? Apa kita panggil? Perangai itu betul. Mana-mana yang palsu, dia akan kata benar. Mana-mana yang benar, dia kata ni tak betul, ini palsu ni, dia kata kan. Itulah kerja penafian. Alright. Kita tengok balik kolom kita untuk P dan Q tu dan kita nafikan semua. So yang benar tu jadi apa? Palsu. Palsu jadi benar. Palsu jadi benar. Palsu jadi benar. Itu ialah penafian kepada P dan Q. Cikgu nampak tak yang pink tu? Boleh tak? Boleh 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 ke? Boleh. Okey. Sekarang ni kita nak buat yang sebelah kiri, sebelah kanan pula yang ini ya. Kita buat satu jadual lain. Ataupun kalau buat jadual lain lah. Kata nanti macam serabut sangat jadual kita, panjang sangat jadual tu, kita buat satu jadual baru. Macam tu. Ini P dan Q kita kat atas sini. P dan Q. Okay, macam tadi juga kita ada 4 pilihan. Macam tu. Baik, apa yang perlu kita ada dalam jadual ini untuk sebelah kanan? Kolom tu apa? Bukan P, bukan Q. Ya, bukan P kena ada. Bukan Q. Bukan Q pun ada. Last sekali apa? Bukan P dan bukan Q. Bukan P dan bukan Q. Macam tu. Alright. Kita isi. Okay, yang pertama kolom untuk P ni macam tadi juga. Benar, benar, palsu, palsu. Budak-budak kita bila dah buat banyak kali benda macam ni, dia dah hafal dah tu. Benar, benar, palsu, palsu. Bila 2 pun boleh ubah. Lepas tu untuk Q, benar, palsu, benar, palsu. Macam tu. Ya. Benar, palsu, benar, palsu. Now, bukan P. Nafikan semua kebenaran kepalsuan P. P ya, yang ini. Palsu, palsu, benar-benar. Palsu, palsu, benar-benar. Macam tu. Now, untuk kolom yang ini pula, kita nafikan Q. Bila benar jadi palsu, bila palsu jadi benar. Palsu, palsu, benar. Palsu, benar. Yang ni palsu, yang ni jadi benar. Now, kita gabungkan dua-dua tu, iaitu kolom untuk ini dan kolom untuk ini kita gabungkan dengan penghubung atau. Penghubung atau. Harap masih lagi ingat. Penghubung atau tu sifatnya macam mana? Dua-dua benar, benar. Salah satu benar, benar. Dia palsu hanya apabila
kedua-duanya palsu. Okey? Palsu dengan palsu? Palsu. Palsu. Palsu dengan benar? Benar. 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 Benar dengan palsu? Benar. Benar. Benar dengan benar? Benar. Benar. Cuba perhatikan. Perhatikan apa cikgu? Budak-budak tanya kita kan. Ni kamu perhatikanlah baik-baik. Tu kita punya akibat ni. Benda-benda ni. Dia punya ni. Kesimpulan dia ni. Ni. Kolom yang ini. Dengan kolom yang ini. Nampak tak? Nampak cikgu warna dia pink cantik. Budak-budak kita kata kan. Tak. Maksud kita dia punya nilai kebenaran dia tu. Apa cikgu tak nampak ni? PB tu sama tu. Tak. Maksud dia ialah nilai kebenaran bagi bukan P dan Q adalah sama dengan nilai kebenaran bagi bukan P atau bukan Q. Itu sebab kita kata, okay, pernyataan yang sebelah kiri ni adalah setara dengan yang sebelah kanan. Ini kita panggil, dia ada nama dia. Dan saya rasa elok kita tahu. Minta maaf cikgu ya. Sebab apa yang saya bincang ni tak ada dalam buku teks. Sebab takut nanti kita kata, apa Cik Alim ni ajar lebih-lebih. Tak, ni sebagai kita punya pengetahuan ya. Nama dia ialah D. Morgan's Law. Ada pernyataan dalam matematik ni ataupun dalam logik ni, dia setara, dia sama. Sama di sini bermaksud dia punya nilai kebenarannya sama. Sama ada kita sebut yang sebelah kiri ataupun kita sebut yang sebelah kanan, bendanya sama. Tapi simbolnya macam ni. Simbol dia sarjan. 3 calip. Okey, kesetaraan kita gunakan simbol tu. Okey, di Morgan's Law. Itu satu, di Morgan's Law ni rupanya dia ada 2. Satu lagi siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu? Bukan apa pula? Bukan P atau Q. Dia setara dengan apa? Boleh agak tak? Sebelah kanan dia apa? Bukan P dan bukan Q. Dan bukan Q. Tepat sekali. Itulah dia punya sebelah kanan. Yang atau jadi dan. Okey, dia punya apa kita panggil? Operasi tu. Penafian itu dia masuk pecahkan kepada 2. Satu penafian untuk P, penafian untuk Q dihubungkan oleh dan tengah-tengah. Okey. Itu ya. Tentang apa tadi? Tentang kesetaraan ya. Mungkin yang ini ni mungkin boleh buat dengan pelajar-pelajar kita di sekolah. Tak tahulah. Saya pun tak tahu situasi macam mana pelajar kita mungkin tak mampu ke buat macam ni, tapi mungkin sebagai pengayaan boleh kita buatkan ya. Baik. Sekarang mari kita bincang sikit tentang apa hujah. Hujah. Apa dia makna hujah tadi? Ialah proses membuat kesimpulan, dan kesimpulan tu satu saja. Proses membuat kesimpulan berasaskan kepada beberapa premis. Okey? Ada premis, ada kesimpulan. Jadi hujah ni dia ada 2 benda je. Yang pertama dia ada premis dan kemudian dia ada kesimpulan. Premis mungkin banyak, kesimpulan satu je. Okey, kesimpulan ada 1. Jadi kita kena tengok jenis hujah pula. Hujah ada berapa jenis? Ada 2. Ya. Yang pertama apa namanya? Jenis deduktif. Yang kedua, nama dia? Induktif. Ya, induktif. Tak maaf cikgu ya. Jangan anggap saya mengajar pula ni. Ini sebagai ulang kaji ni. Deduktif dan induktif. Okey. Apa beza di antara deduktif dan induktif? Yang deduktif ni macam mana sifat dia? Ya, yang induktif ni pula macam mana? Apa beza? Okey. Boleh seorang sebut apa beza? Yang pertama deduktif dia. Dia bermula dengan apa? Pernyataan umum. Kan? Pernyataan umum. Kemudian pernyataan tu maksud premis lah ya. Okey.
premis pernyataan yang umum, kemudian kita buat satu pernyataan yang khusus. Daripada yang umum kepada yang khusus. Itu deduktif. Now, sebaliknya, tentang yang induktif. Daripada pernyataan yang khusus, kan? Betul tak cikgu? Daripada yang khusus, akhirnya kita berjaya membuat kesimpulan yang apa? Yang umum. Akhirnya kita dapat dia punya formula dia tu. Jadi formula itu sebenarnya pernyataan yang umum. Okay, yang mungkin benar bagi semua nilai N ataupun nilai X ke. Okay, tak kisahlah tu. Dia punya pembeli ubah dia. Itu beza di antara deduktif dengan induktif. Baik. Mari kita bincang sekejap tentang deduktif ni. Okay, deduktif ni. Kita mula dengan pernyataan umum dan kemudian akhirnya kita dapat buat satu kesimpulan yang khusus. Dan deduktif ni pula dia ada 3 bentuk. Kan cikgu kan? Betul tak? Ada 3 bentuk kan? Ya. Dia ada 3 bentuk. Kita panggil bentuk 1, B1. Lepas tu ada B2. Lepas tu ada bentuk 3. Nanti mungkin ada orang nak tanya. Bentuk ni 3 tu je ke? Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 ke? Ataupun ada lagi bentuk-bentuk hujah yang lain? Yang buku teks tak cover, tak masuk kan? Kejap lagi kita bincang tentang tu. Nah, bentuk 1 ni dia kata apa? Pak Cikgu. Semua A ialah A itu kah? Ya. Semua A ialah B. B. Lagi? C ialah A. Ya, ialah A. Kesimpulan? C ialah B. Ya, C ialah B. Itu bentuk 1. Okey? Bentuk 1 ni nak suruh budak-budak kita hafal. Ya. Nah, bentuk 2 ni melibatkan implikasi. Iaitu jika P, maka Q. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, P. Kesimpulan dia apa? Maka Q. Dia kalau tulis dalam bentuk simbol ni macam ni je. Okey. Kalau simbol ya. Jika P, maka Q. P. Okey. Kesimpulannya Q. Baik. Untuk yang bentuk 3 ni ialah sama. Iaitu jika P, maka Q. Itu premis yang pertama. Dalam bentuk implikasi jika P, maka Q. Premis yang kedua ialah not what? Bukan apa? Bukan Q. Kesimpulan dia apa? Bukan P. Bukan P. Yang ini yang kita sebut mungkin dalam bincang tentang pernyataan yang kita panggil kontra positif ya. Jika P maka Q, dia adalah setara dengan bukan P maka bukan Q. Bukan Q maka bukan P. Alright. So yang macam tu ya, dia punya bentuk dia. Ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Bentuk 2 dan bentuk 3 ni dia lebih kurang hampir sama. Okey, dia melibatkan implikasi. Jika P maka Q. Okey, yang berbeza ialah antara 2 dan 3 ni dia punya premis yang kedua. Mula berbeza di sini. Di sini berbeza. Okey, begitu juga dia punya kesimpulan lain. Tapi dia bermula dengan implikasi yang sama. Jika P maka Q. Untuk yang bentuk 2 ni senang nak hafal saya rasa. Jika P maka Q, P maka Q. Yang ketiga tu, jika P maka Q, bukan Q, maka kesimpulannya bukan P. Yang bentuk yang pertama dia bermula dengan satu pernyataan yang umum. Semua, lepas tu ada pula benda lain, C misalnya, dia kata sama dengan A. Maka C itu juga adalah B. Macam tu ya. Baik. Persoalannya ialah, adakah tiga-tiga bentuk ini saja?
yang dikatakan sebagai bentuk yang sah ataupun bentuk hujah yang sah. Ya, bentuk hujah yang sah. Adakah 3 bentuk ini saja bentuk hujah yang sah? Dan kenapa kita kata bentuk B1, bentuk 2, bentuk 3 ni sah? Kenapa sah? Apa asasnya kita katakan dia punya bentuk ini sah? Kenapa bentuk lain tak sah? Maksud saya gitu ya. Kenapa bentuk macam ni? Jika P maka Q, okey, bukan P. Kesimpulannya ialah bukan Q. Oh, yang ni tak sah. Jika P maka Q, itu premis yang pertama. Ni P1 lah kata. Premis yang pertama. Jika P maka Q, premis yang kedua kata apa? Bukan P. Dan kesimpulannya ialah bukan Q. Ini secara keseluruhan hujah ini tidak sah. Tidak sah. Kenapa tak sah? Apa asas hujah kamu ataupun apa rasional kamu kata ianya tidak sah? Nampak macam okey je, ada je, maka P, jika P maka Q pun ada. Yang itu tadi not Q ataupun bukan Q, yang ni bukan P. Kebalikkan tak boleh ke? Dia ada sebab dia kenapa dia tak sah ya. Mari kita bincangkan sekejap. Kenapa hujah yang pertama tadi sah? Ataupun kita buat bentuk yang nombor 2 tu dulu. Okey. Cikgu tak ada nak cakap apa-apa ke? Cikgu? Ada apa-apa nak sebut ke? Nak komen ke sikit apa ni? Cik Alim ni ada apa-apa nak tanya ke? Nak tanya apa-apa? Kami khusyuk. Oh ya ke? Khusyuk apa ni? Ni mengikut kitab pengajaran saya ni ataupun saya punya perbincangan ni? Ataupun saya je cakap seorang? Saya ikut. Aduh. Tak, itulah kelemahan kita mengajar online ni. Kita tak tahu pelajar kita buat apa. Kalau dalam kelas tu nampak jugalah dia apa, mandang keluar tingkap ke, bergurau dengan kawan ke. Nampak juga. Ini dalam ni tak tahulah. Okey, tapi saya tahu cikgu sentiasa apa, mengikuti perkembangan. Okey. So sekarang ni kita nak buktikan ya cikgu ya. Okey. Kenapa satu-satu bentuk hujah tu sah dan kenapa bentuk-bentuk hujah yang lain tidak sah? Saya rasa sangat penting yang itu. Kalau orang tanyalah cikgu. Okey, dalam buku teks, buku teks pun kita boleh tanya dia. Siapa yang menulis buku teks ni? Kenapa kamu kata 3 bentuk ni saja yang sah? Dan apa bukti kamu kata bentuk 1 sah, bentuk 2 sah, bentuk 3 sah? Payah nak jawab tu. Okey? Tapi saya rasa kita sebagai guru, kita kena tahu sedikit. Kenapa satu-satu bentuk hujah tu sah? B2 kenapa sah? Ni bentuk nombor 3 ni, kenapa ianya sah? Okey, dianya segala-galanya kembali kepada jadual kebenaran. Jadual kebenaran penting cikgu. Okey, dia meletakkan segala-galanya di situ dan kita mudah tengok dan buat kesimpulan. Pemerhatian kita terhadap jadual, kan selalunya kita kat sekolah pun banyak kita buat jadual kan. Jadual waktu. Kenapa kita buat jadual waktu? Sebab dalam jadual waktu tu kita nampak secara keseluruhan kelas kita daripada hari Senin sampai Jumaat. Semua kat situ ada satu tempat. Berguna jadual ni sebenarnya. Sebenarnya begitulah jangan jadual kebenaran. Bila kita buat jadual kebenaran, semua ada kat situ. Senang kita tengok. Okey? Jadi, kita akan tunjukkan kenapa dia sah dengan merujuk kepada jadual kebenaran. Baik. Kita buat yang ini ya. Kita buat yang ini. Sekarang kejap kan kita buat yang ini pula. Baik. Untuk bentuk 2. Bentuk 2. Saya tuliskan sekali lagi kat sini. Dia punya hujahnya begini. Jika P maka Q, P, kesimpulan, ini dalam logik kita tulis macam ni cikgu. Ada garis tu maknanya kita nak buat kesimpulan kat bawah sini. Ada titik bertindih tu. Maksudnya apa? Kesimpulan. Alright. Tu saya nak buatkan dia punya jadual ni sebelah.
Kanan dia ni. Right. Macam tu. Baik. Kolom yang pertama ialah untuk P, kolom yang kedua untuk Q. Masih lagi ada 4 kemungkinan, iaitu kita ada benar, benar, palsu, palsu, benar, palsu, benar, palsu. Baik, masukkan untuk premis yang pertama. Apa premis yang pertama? Jika P, maka Q. Jika P, maka Q. Apa nilai kebenaran dia? Benar. Palsu. Benar. Benar. Ya. Okey. Itu jika P maka Q. Kebenarannya begitu. B, P, B, B. Kita juga perlu masukkan dalam jadual ini ialah untuk premis yang kedua. Mana premis yang kedua? Dah ada. Mana dia? Ni. So premis kita dua-dua dah ada dalam jadual. Betul tak? Premis yang pertama ialah jika P maka Q. Yang ini. Ini P1 kita. Premis yang pertama. Dan premis kita yang kedua ialah yang ini. Dah ada dalam jadual tadi. P2. Premis yang kedua. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita perhatikan ialah yang kita panggil sebagai baris kritikal. Baris kritikal. Now, saya tunjukkan baris kritikal yang mana ya. Baris kritikal ialah ini. Okey, kenapa yang itu adalah baris kritikal? Sebab dalam baris itu, apabila dua-dua premis benar, dia punya kesimpulan pun benar. Yang perlu kita perhatikan dalam jadual kita ni ialah apabila dua-dua premis kita tu benar, apa jadi kita punya kesimpulan? Premis kita dua-dua benar yang mana? Yang ini benar, yang ini benar kan? Dua-dua benar, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita pun benar. Bila dua-dua premis benar, kesimpulan benar, maka hujah berkenaan adalah sah. Adalah sah, iaitu apabila premis semua benar semua. Cuba cikgu fikir ya. Sorry. Bila cikgu macam ni. Okey. Bila kedua-dua premis kita benar, premis satu benar, premis kedua benar. Okey, dan dia punya kesimpulan benar. Okey, maka hujah yang macam ni kita panggil hujah yang sah. Yang tak benar ataupun yang tak sahnya masa bila? Hujah yang tak sahnya masa bila? Apabila premis pertama benar, premis kedua benar, tiba-tiba dia punya kesimpulan apa? Kesimpulan dia palsu. Maka hujah berkenaan tidak sah. Tidak sah. Okey. Kita tengok. Okey. So untuk bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua tadi, ni bentuk kedua, dia punya jadual dia dah ni. Dah kita tunjukkan dia punya baris kritikal dia mana. Iaitu apabila dia punya dia punya premis satu benar, premis kedua dia benar, maka dia punya kesimpulan benar. Maka hujah bentuk dua ini adalah bentuk yang sah. Sebab apabila premis satu benar, premis dua benar, semua premis benar, dia punya kesimpulan pun benar. Maka hujah bentuk dua ni adalah sah. Alright. Mari kita buat contradiction sikit. Kita buatkan sedikit apa kita panggil dia punya lawan dia. Yang ni ya. Kenapa kita kata jika P maka Q bukan P maka bukan Q, ini adalah hujah yang tidak sah. Ini hujah, kenapa? Hujah yang tidak sah.
Jika P maka Q, bukan P, okey, kesimpulan bukan Q adalah hujah yang tidak sah. Kenapa? Okey, dianya segalanya berasal daripada kita punya jadual. Ya, jadual kebenaran. Mari kita buat jadual kebenaran untuk yang ini. Sekali lagi. Cikgu punya mikrofon tu tutup jap. Okey, kejap ya. Baik. So sini P, sini Q, benar, benar, palsu, palsu, benar, palsu, benar, palsu. So kita ada jika P maka Q, jika P maka Q dan kebenarannya ialah benar, palsu, benar, benar. Kita juga perlukan premis yang kedua iaitu bukan P. Ni, bukan P. Apa dia bukan P? Palsu, palsu, benar, benar. Premis yang pertama kita ni P1 kita, premis yang pertama. Premis kita yang kedua ialah ini, premis yang kedua. Now, dalam table ataupun dalam jadual ni kita nak cari column ataupun row baris yang kritikal. Mana baris kritikal? Iaitu apabila dua-dua premis tu benar. Mana apabila premis satu benar, premis yang kedua pun benar. Kita perlu letakkan lagi satu kolom. Kolom untuk kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan kita ialah bukan Q, ya, bukan Q. Apa nilai kebenaran bagi bukan Q? Palsu, benar, bukan Q. Palsu, benar, Palsu, benar. Okey, yang ini ialah kesimpulan. Kesimpulan daripada hujah yang tu. Kita nak tengok hujah ni sah ke tak? Iaitu adakah apabila kedua-dua premis benar, dia punya kesimpulan juga benar? Mari kita perhatikan. Tengok dia punya baris. Adakah setiap kali apabila premis satu benar, premis yang kedua benar, kesimpulan mesti benar? Okey, kita tengok kolom yang pertama. Premis yang pertama benar dengan benar mana? Premis satu benar, premis dua benar. Ini dan ini kan? Betul tak? Premis yang pertama benar, premis yang kedua benar. Ni premis yang pertama benar, premis yang kedua benar. Premis yang pertama benar, premis yang kedua benar. So, row ini adalah kita panggil baris kritikal. Ni baris kritikal. Adakah setiap kali premis pertama benar, premis yang kedua benar, kesimpulannya benar? Tak dapat begitu. Sebab ada masalah. Masalahnya pada ni. Sini. Apabila premis yang pertama benar, iaitu yang ini, premis pertama benar, premis yang kedua pun benar, kesimpulannya apa kelas? Cikgu, kesimpulan kita apa? Palsu. Premis satu cantik, premis yang kedua cantik, tiba-tiba kesimpulan kita palsu. Maka hujah jenis ini tidak Sah. Tak tidak sah. Itulah cara kita nak membuktikan bahawa satu-satu hujah itu sama ada dia sah ke tak. Okey, sekarang ni timbul ataupun tiba masanya untuk saya sebutkan. Ada beberapa lagi bentuk hujah yang dikatakan deduktif ini selain daripada bentuk satu dan bentuk dua yang masih sah juga. Yang dalam buku teks dibincang hanya dua saja. Ya, bukan dua, tiga. Tiga bentuk hujah deduktif yang sah. Satu, B1, B2 dan B3. Mari saya sebutkan beberapa lagi bentuk hujah. Okey, yang dia sah juga tapi tak disebut. Okey, tapi kali ini ada satu tu dia berkaitan dengan 3 pun boleh ubah je macam ni. Dia punya hujah dia macam ni. Tapi dia sah.
Okey, saya bagi nama dia bentuk 4 dah. Baru padan muka saya. Ada bentuk nombor 4 rupanya. Okey. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Ni yang bentuk 4. Dan bentuk 4 ni dia sah. Apa dia punya premis dia apa dan kesimpulan dia apa? Kita tengok ni Dia punya premis dia. Okey. Jika P maka Q, premis 1. Premis yang kedua kata, jika Q maka R, siapa boleh teka kesimpulannya apa? Jika P maka Q, 1. Jika Q maka R, kesimpulan apa agak-agak? Jika apa? Jika P maka R. dia macam bukan bersambung macam ni. P lepas tu Q, R. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. R. Yes. Jika P maka R. Macam ni. Ini adalah satu hujah yang sah. Dari segi undang-undang. Sah. Okay, dari segi logik. Ya, dia adalah sah dari segi logik. Kenapa sah? Kita kena tengok. Okay, daripada jadual kebenaran. Yang ini menarik. Sebab kali ini dia lain daripada jadual kebenaran yang sebelum ini. Sebab sekarang ni kita melibatkan ada berapa pembeli ubah? Ada 3. Ada P, ada Q, ada R. Boleh ke sampai 3 pembeli ubah? Apa masalahnya? Okey. Walaupun dalam buku teks tak ada, tetapi kita kena kembangkan pemikiran budak ni kan. Boleh kita. Kita kata, ni dalam buku teks hanya 3 ataupun 2 pembeli ubah, ada P dan Q. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Okey. Kesimpulannya ialah jika P maka R, cikgu, ni ada 3 pembeli ubah ni boleh ke? Memang boleh. Lebih daripada 3 pun boleh. Ya? Macam tu. Sebab dalam buku teks dia hanya nak memperkenalkan saja. Saya setujulah tu, ya. Kalau bagi sampai 3 sampai 4 nanti apa advance sangat ni kan. Okey. Untuk bagi dia faham apa maksud logik itu. Okey. Hujah yang dikatakan sah tu macam mana? Kita sepatutnya boleh kembangkanlah daripada apa yang 3 bentuk hujah tu. Okey. Saya nak bagi satu contoh je yang ini bentuk hujah yang keempat. Ni saja saya letak nama dia, bentuk hujah yang keempat. Jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya ialah jika P maka R. Hujah yang sah. Kenapa sah? Mari kita tengok dia punya jadual kebenaran. Ya. Okey. Kita buat dia punya jadual dia sebelah sini. Dan jadual kita kali ini besar. Besar. Dan kemungkinan dia punya nilai kebenaran pula ada berapa sekarang ni? Ada berapa? Tadi 4 kan? Alamak, teruknya jadual saya. Okey. Ada 4 tadi. Sekarang ada berapa? Sini P, sini Q, sini R, betul tak? Maksud saya kat bawah ni, dia punya barisnya ada berapa sekarang jadinya? Sepatutnya ada berapa? 8, betul tak? 8. Kenapa 8 ni? Sini baru 4. Pecah lagi. Okay, itu 8 dah tu. So macam mana kita nak isi jadual? Untuk P dulu. Benar. Lagi? Benar. Lagi? Benar. Lagi? Benar. Palsu, 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 palsu. Separuh-separuh. Separuh benar, separuh palsu. Tahu tak Q macam mana nak isi? Yang tu 4-4. Yang Q? 2-2. Okey. Benar, benar, palsu, palsu, benar, benar, palsu, palsu. R macam mana? Benar palsu, benar palsu. Selang-seli. Benar, palsu, benar, palsu, benar, palsu, benar, palsu. Baik. Premis kita yang pertama jika P maka Q. Okey. Jika P
maka Q. Okey, dalam kepala kita memang dah set dah. Benar, 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 palsu, palsu, benar, palsu, benar, benar, palsu, palsu, benar. Okey, dalam kepala kita. Dan kita tengok kolom untuk P dan juga kolom untuk Q. P itu dia punya anti jadian dan Q dia punya akibat ya. P dan Q. Tu tengok sini. Tengok sini kolom ni. Okey, BB benar. Lepas tu BB lagi. Benar. Benar palsu? Palsu. Benar palsu? Palsu. Palsu benar? Benar. Palsu benar? Benar. Palsu palsu? Benar. Palsu palsu? Benar. Cikgu ikut ke apa saya buat ni? Ke dah tak ada dah? Ikut, ada lagi. Ada, okey. Baik. Dah, premis yang pertama dah masuk dalam jadual. Apa lagi? Premis yang kedua. Apa premis yang kedua? Iaitu jika Q maka R. Maka R. Ya. Sekarang ni Q jadi anti jadian dan R jadi akibat. So, sekarang ni kita tengok kolom untuk Q dan kolom untuk R. Okay, so yang ini kita punya anti jadian, yang ini dia punya akibat. Benar, 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 benar palsu, palsu, benar. Sekejap jangan terambil salah. Itu pula, BP okey. Benar, 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 benar palsu, palsu. Palsu benar, benar. Palsu, palsu, benar. Okey, cikgu punya jadual sama tak dengan saya? Samalah ya. Okey. Baik. Premis pertama dah siap. Ini premis yang pertama, ini premis yang kedua. Kita perlu masukkan juga kita punya kesimpulan dalam jadual ni. Kesimpulan kita apa? Jika P, maka R. Jika P, maka R. So, sekarang ni kita tengok kolom P sebagai anti jadian dan R sebagai akibat. Okey. B dengan B, B, B dengan P, P, BB, P, BP, P, mana dah? PB, B, PP, B, PB, B, PP, B. Macam tu. Baik, dah siap. Okey. So sekarang ni kita nak cari kita punya baris yang kritikal kita mana? Baris kritikal. Mana baris kritikal? Baris kritikal ialah apabila dua-dua premis benar. Okey, premis yang pertama, premis yang kedua benar. Yang ini benar, ini benar. Lagi? Ada lagi tak? Benar, benar. Premis yang pertama benar, premis yang kedua benar. Premis yang ketiga benar, ketiga pula. Yang pertama benar, premis yang kedua benar. Baik, persoalannya ialah adakah apabila premis satu benar, premis yang kedua benar, setiap kali itu kesimpulannya semua benar semua. Kita buat dalam bentuk bulatan merah. Benar. Oh, bagus. Yang ini pun benar juga apabila P1, P2 benar. Yang ini pun dia punya kesimpulan pun benar apabila premis satu benar, premis kedua benar, kesimpulan benar. Dan yang last kali, premis satu benar, premis dua benar, kesimpulan juga benar. Ni perhatikan bahawa apabila setiap premis tu benar, kesimpulannya adalah benar. Maka hujah yang ini adalah hujah yang sah. Yang ini adalah hujah yang sah. Tinggal lagi bila dah sah,
adakah hujah berkenaan munasabah ke tak, itu cerita lain. Okey, dia kena tengok balik kepada dia punya premis tu. Adakah setiap premis tu ada yang palsu ke tak? Kalau ada di antara premis tu palsu, maka hujah berkenaan walaupun sah tetapi tak munasabah. Kalau ada di antara premis dia premis dia yang palsu. Okey, yang ini tadi saya nak cerita tentang bila dia punya nak cek sama ada pembeli ubah ataupun dia punya hujah itu sama ada sah ke tak. Okey. Dah cikgu. Cikgu tutup mikrofon tu kejap. Cikgu apa ni? Saya tutuplah. Baik. Cikgu macam mana tentang hujah ni? Ada apa-apa nak komen tak? Siapa pernah ajar tentang hujah ni sampai kat sini? Ataupun tentang apa? Tentang hujah berkaitan dengan deduktif, induktif. Kita bincang sikit tentang situasi sebenar di sekolah ni macam mana? Budak-budak ada masalah macam mana? Masalahnya kat mana? Ataupun tajuk ni secara keseluruhan. Saya rasa saya nak bincang apa semualah. Saya dah selesai dah ni. Okay, tentang hujah ni semua. Dia punya apa? Dia punya bentuk-bentuk hujah. Sebenarnya ada lagi bentuk-bentuk lain yang saya rasa tak perlu nak tunjuk kat sini, ya. Yang ini sebagai apa, nak menunjukkan bahawa ada lagi bentuk-bentuk hujah yang lain yang tidak senarai dalam silibus. Okay, tajuk yang nombor 3 ni ada lagi hujah yang lain yang masih sah juga tapi tak dimasukkan. Mungkin untuk mengelakkan jadi tajuk ni terlalu dalam ataupun terlalu luas sangat. Okey, cikgu. Ada apa-apa nak komen tak? Ada apa-apa nak bincang tentang apa yang saya dah bincangkan setakat ini? Ada ke tak? Okey, untuk masa yang ada saya ambil 5 minit lah sebab kita tak sentuh langsung tentang induktif. Apa dia induktif? Dia bermula dengan Khusus kepada umum. Ya, khusus kepada umum. Dah tulis dah tadi, khusus kepada umum. Okey, yang ini maknanya kita tengok contoh yang pertama. Contoh lah, khusus tu maknanya contoh. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, akhirnya kita buat kesimpulan. Kesimpulan tu dalam bentuk umum. Okey. So, dia adalah kalau dalam buku teks tu ada banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan induktif ni, ya. Terutamanya yang melibatkan apa kita panggil sekuen ataupun jujukan nombor selalunya, kan. Ada diberikan dia punya contoh premis yang pertama, premis yang kedua, premis yang ketiga. Sebab dalam buku teks saya tengok dia punya bentuk tu, soalannya pun dia dah bagi dah contoh dia, kan. Bentuk dia pun dia bagi. Contoh saya bagi satu lah, ya. Yang melibatkan induktif ni ataupun hujah induktif. Katakan dia kata macam ni. 4, 5, saya ambil dari buku teks, ya. 7, 11. ... Soalannya ialah bina satu kesimpulan secara induktif kepada pola nombor berikut. Ni pola nombor ni 4, 5, 7, 11. Okey, dan ada maklumat tambahan diberi kepada kita. Kalau peringkat universiti ataupun peringkat tinggi yang lain kot, okey, dia tak bagilah, dia bagi macam ni saja. Tolong tuliskan dia punya formula. Tetapi dalam buku teks dia kata apa? 4 tu diberi. Dia kata 4 adalah sama dengan 200 tambah dengan 3. Apa pula? 5 sama dengan 2 kuasa 1 tambah 3 katanya. Ni pola ni dia yang bagi. Soalan bagi. Siap-siap bagi dah. 7 pula dia kata apa?
2 kuasa 2 tambah 3. 11. 2 kuasa 3 tambah 3. Tambah 3. Lepas tu dia buat dot. Macam ni. Ikutlah pattern ataupun bentuk pola itu seterusnya. Jadi, dia punya kesimpulan dia apa? Dalam bentuk yang umum, kesimpulan dia. 2. 2 Okay. kuasa 2 kuasa N 2 kuasa tambah N tambah 2 kuasa N. Okey, nombor yang tetap aja kita tulis balik nombor tu. Macam 2 ni kan sama, 2 semua. Yang berubah ialah, okey, dia punya kuasa. Kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Itu kuasa N. 2 kuasa N tambah 3. 3 tu pun tetap semua. So, kita tambah 3. Now, dia punya N mula daripada apa? Ni kena sebut ni. N sama apa mula dia? 0. 1, 2, macam tu. Dan seterusnya hingga ke infinity. Kan dia mula dengan yang khusus. Okey, dia bagi contoh. Ini satu, ni P1 lah ni. Ini sebenarnya premis 1 ni. Premis 1. Ni premis 2. Ini premis 3. Sama 4 dia bagi tu. Premis 4. Okey, lepas tu dia kata, fikirlah sendiri dia kata kan. Maknanya, selepas 7, selepas 11, apa lagi nombor? Kita boleh kira tu. Maknanya nanti, bila dah ada formula, ini formula ni sebenarnya. Ni, dalam bentuk umum ni, apa yang kita dapat tu sebenarnya formula. Formula. Jadi dah ada formula, kita nak cari katakan sebutan yang keberapa yang kita nak cari. Okey, katakan kita nak cari sebutan yang ke simbolnya katakan A20 lah kata. Sebutan yang ke-20 berapa? 4, 5, 7, 11 dan seterusnya sampai yang ke-20 apa nombornya? Okey. So macam mana kita nak buat? 2 kuasa berapa? Yang ke-20. Okey. Okey, ini kuasa ini yang pertama, sebutan yang pertama 4, sebutan yang kedua 5, sebutan yang ketiga 7. Bila sebutan yang pertama N dia 0, sebutan yang kedua N dia 1. Okey, jadi sebutan yang ke-20 N dia berapa? Kurang 1. 19 ke 21 N dia. So 2 kuasa berapa? Tambah 3. Ni kuasa dia berapa? Untuk yang ke-20 21. Jawapan lain? 19. Kuasa dia kurang 1 kan? Betul tak? Ini sebutan yang keempat, betul tak? Ini sebutan yang keempat kan? Dia punya N kan 3, kurang 1, betul tak? Sebab dia mula dari kosong. Ya, dia mula betul. dengan 19. Ya, dia mula dengan 0, so dia punya kuasa N dia tu kurangkan 1. So 2 kuasa 19 tambah 3, dapatlah nanti nyombor dia berapa guna kalkulator. Ya, itu bila kita dah dapat dia punya formula dalam sebutan umum ataupun pernyataan umum, dalam sebutan formula kita akan gunakan ianya untuk mendapatkan nilai-nilai ataupun sebutan yang kita boleh carikan bila N dia pada nilai tertentu. Macam contoh kita nak cari sebutan yang ke-20 berapa? So 2 kuasa 9. Kena tengok N tu mula dengan apa ya. Kalau kuasa 0, kita kurangkan 1. Mula dia 0. So kita mula kurangkan 1, 2 kuasa 19. Tambah 3. Okey, selesaikan. Tambah guna kalkulator, dapat nombor, itu ialah jawapan kita. Alright. Baik. Saya rasa setakat tu je yang kita dapat bincangkan untuk kali ni, cikgu. Ya. Master, Ya, tanya, tanya. Mari kita bincang, yes. N tu kan, ada juga student guna X atau memang dah tetapkan N? Okey. Boleh ubah apa yang paling sesuai N ke X? Ya. Untuk X ni selalunya kalau kita dalam bentuk algebra, persamaan kan, persamaan sama ada linear ke kuadratik ke, kita gunakan X. Misalnya 5X tambah 8 itu X. Tetapi dalam sekuen dan siri, dalam apa kita panggil sekuen ni apa, jujukan dan siri,
Selalunya kita gunakan N. N ni ialah urutan nombor daripada, mungkin daripada 0 ataupun mungkin daripada 1. Kita gunakan N. So yang lebih tepat ialah menggunakan simbol N. Lebih tepat. Tetapi dalam matematik kita tak kata salah kalau guna X. 2 kuasa X tambah 3. X sama dengan 0, 1, 2. Boleh. Tinggal lagi bukan seperti yang biasa kita buat.